Warna-warna politik Sabah, Bab 1, Bahagian 1. Dengan lebih 30 suku kaum dan lebih 80 dialek bahasa yang dituturkan, Sabah memang sudah cukup lama dikenali dengan keunikannya. Dan bagi yang mengenalinya secara lebih dekat, apatah lagi bagi anak Sabah sendiri, negeri di bawah bayu ini bukan sekadar unik daripada segi kepelbagaian budaya penduduknya, malah juga daripada sudut masalah dan cabarannya. Sebagai contoh, masalah PTI tidak berlaku di Sarawak dan negeri-negeri lain. Yang ada masalah itu hanya di Sabah. Lebih setengah abad lalu, Presiden Indonesia melancarkan konfrontasi dan menyerang sempadan Sabah bila negeri itu memilih Malaysia. Presiden Filipina, Diosdado Macapagal pula membawa tuntutannya ke Mahkamah Antarabangsa di The Hague, mengatakan Sabah sebahagian daripada wilayahnya. Sarawak dan negeri-negeri lain tidak boleh dituntut negara luar. Di sebalik hakikat itu, Sabah, tetap sebuah bumi yang bukan saja subur, tetapi juga harmoni dalam kepelbagaiannya. Ia menepati kata-kata mantan Ketua Menteri Sabah, Musa Aman. Beliau berkata, Sabah mempunyai masyarakat berbagai kaum dan budaya. Tetapi, kepelbagaian itu bukan satu halangan, sebaliknya, satu aset. Berlandaskan realiti itu, orang dari luar Sabah tidak harus melihat hubungan antara etnik Bumi Putra Islam dan Bumi Putra bukan Islam serta hubungan antara Bumi Putra dengan kaum Cina di Sabah sama sebagaimana mereka melihat hubungan Melayu dan bukan Melayu di semenanjung Malaysia. Kenapa begitu? Itulah keunikan yang dinyatakan terdahulu dan itulah juga yang disebutkan oleh Musa. Makanya, kefahaman mengenai hubungan kaum di semenanjung Malaysia jangan diaplikasikan di Sabah. Pendekatan politik dan dasar kerajaan yang diamalkan di semenanjung dalam soal hubungan kaum tidak semestinya membuahkan hasil yang sama jika dilaksanakan di Sabah. Di semenanjung, penjajah Inggris mengamalkan dasar pecah perintah dalam mengawal hubungan tiga kaum utama dengan mengasingkan aktiviti ekonomi mereka untuk mengelak pertembungan budaya. Melayu terus kekal di desa-desa dengan amalan ekonomi tradisi, bercucuk tanam dan menjadi nelayan. Kaum Cina tinggal di kawasan Lobong Bijih sebagai buruh atau mendiami kawasan bandar dan pinggir bandar sebagai peniaga, manakala kaum India menjadi buruh di ladang-ladang milik British. Setelah merdeka, keadaan itu tidak banyak berubah. Melayu tinggal di Kampung Baru dan Datuk Keramat, Cina di Jinjang dan Kepung, India pula kebanyakannya di Brickfield dan Sentul. Dan sekarang ini, selepas beberapa tahun merdeka, pola penempatan walaupun sedikit berubah, tetap tidak banyak berbeza. Sebutlah apa slogan sekalipun, ia hanya kekal di atas kertas. Laungan Muhibah, konsep negara bangsa atau satu Malaysia, masih tidak menampakkan kesan dalam erti kata sebenar. Asimilasi tidak berlaku kerana ia bercanggah dengan tindakan afirmatis kerajaan. Semuanya menjadi kurang bermakna kerana kesungguhan melaungkan slogan dan moto tidak diseiringkan dengan penerapan nilai-nilai bersama atau common values yang merupakan asas penting perpaduan. Kesimpulannya, rakyat berbilang kaum di semenanjung akan terus tidur sebantal, tapi bermimpi lain-lain. Yang paling baik di kalangan mereka barangkali berkongsi selimut, namun tetap berlaga belakang. Hari ini, dasar pemerintah lebih kepada menggunakan kuasa undang-undang, dasar afirmatif dengan pelbagai akta untuk mengekalkan hubungan kaum. Ia merupakan dasar preventif iaitu menghalang supaya tidak tercetus pergaduhan kaum seperti peristiwa 13 Mei. Perasaan saling meragui masih berlaku. Komunis masih dikaitkan dengan kaum Cina. Sungguh pun ramai juga Melayu pernah menjadi pemimpin penting dalam Partai Komunis Malaya PKM. Parti DAP terus dikaitkan dengan fahaman komunis dan Singapura serta dipengaruhi Lee Kuan Yew yang satu ketika berangan-angan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Orang Melayu terus mendendang hak-hak istimewa orang Melayu dalam perkara 153. Orang Melayu terus menganggap orang Cina telah mengambil potongan kek yang berlebihan dalam ekonomi. Melayu terus bimbang orang Cina akan menguasai politik setelah menguasai ekonomi. Di sisi yang lain, orang Cina juga syarat dengan curiganya, manakala kaum India pula merasa mereka telah dipinggirkan oleh British dan kerajaan Malaysia sehingga kekal menjadi yang tercorot di antara tiga kaum utama itu.
Banyak slogan bersifat retorik politik daripada usaha bersungguh-sungguh untuk merapatkan hubungan yang semakin menjarak, bukan sahaja dalam bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam politik. Matlamat kedua Dasar Ekonomi Baru atau DEB untuk menyusun semula masyarakat supaya fungsi-fungsi ekonomi dapat dihapuskan ternyata telah gagal dan digagalkan oleh kerajaan sendiri. Di Sabah, kepelbagaian etnik dan hubungan baik antara etnik-etnik itu secara tradisi telah terbentuk sebelum ketibaan Chartered Company dan pentadbiran British. Kemasukan buruh berbangsa Jawa dari Indonesia untuk bekerja di ladang-ladang getah milik Chartered Company berasimilasi dengan penduduk tempatan dengan mudah melalui perkahwinan campur. Manakala kehadiran kaum Cina yang dibawa masuk oleh Chartered Company sebagai buruh untuk membina pelabuhan dan kereta api atau sebagai peniaga tidak menimbulkan sebarang kebimbangan di kalangan penduduk tempatan. Di samping itu, bilangan yang agak besar kaum Cina datang ke bumi Sabah sebagai peniaga bukan dibawa oleh Chartered Company. Golongan itu masuk ke kampung-kampung penduduk tempatan dan berkahwin dengan gadis-gadis dusun, bajau dan sebagainya. Tiada dasar pengasingan diamalkan syarikat Chartered Company seperti diamalkan penjajah Inggeris di Semenanjung. Barangkali senario di atas disumbangkan oleh belum wujudnya kesedaran politik di kalangan etnik pribumi Sabah ketika itu. Orang-orang tempatan tidak melihat kehadiran bangsa asing itu sebagai ancaman kepada mereka. Masing-masing hidup dalam adat istiadat tradisional yang mentadbir kehidupan mereka. Kaum Kadazan Dusun dan Murut masih mengamalkan agama nenek moyang atau paganisme dan menjadikannya sebagai peraturan hidup. Manakala etnik Bajau, walaupun telah menerima Islam, tetapi cara hidup mereka masih dipengaruhi sistem adat yang menjadi amalan nenek moyang mereka. Kakak sulung ibu penulis berkahwin dengan Chua, seorang lelaki berbangsa Cina, tapi fasih berbahasa Bajau, bahasa dusun dan Iranun. Barangkali perkahwinan itu berlaku pada awal 1920-an pada zaman Chartered Company. Di Sabah, perbezaan agama dan budaya tidak menjadi penghalang kepada hubungan kaum. Di kawasan-kawasan pedalaman, kaum lelaki Cina menukar nama mereka dengan nama Kadazan setelah berkahwin dengan gadis Kadazan, Rungus atau Murut tempatan, atau nama Melayu jika berkahwin dengan wanita beragama Islam. Mereka mudah berasimilasi kerana penerimaan rakyat tempatan yang tidak pernah sangsi dengan kehadiran mereka. Berbeza dengan Inggeris di Semenanjung Malaysia, syarikat Chartered Company di Sabah tidak membawa imej sebagai penjajah. Etnik dan kaum dilayan setaraf dan diberi status yang sama. Setiap kaum mempunyai ketua yang dipilih dan dilantik sebagai ketua kaum atau native chief dengan gelaran OKK atau orang kaya-kaya. Di kalangan masyarakat Cina, dilantik seorang kapitan Cina. Pada ketika itu, tiada yang merasakan ada kaum yang mendominasi kaum tertentu atau menganggap kaumnya sebagai tuan. Suasana seperti ini menimbulkan sikap toleransi yang tinggi dan mengelak konflik antara kaum. Walaupun kaum Kadazan Dusun dan Murut kebanyakannya mendiami kawasan pedalaman, manakala Bajau, Iranun, Suluk dan pribumi Islam yang lain di kawasan pesisiran pantai, pertemuan di tamu atau pasar minggu mengeratkan hubungan kaum. Konsep tamu atau pasar minggu adalah ilham pegawai-pegawai Chartered Company, bukan sahaja sebagai pusat membeli belah, tetapi sebagai wadah pertemuan penduduk tempatan yang berbilang kaum, yang dapat mewujudkan perpaduan dan keharmonian di kalangan mereka. Apabila mula pandai berpolitik, orang Sabah mempamerkan satu lagi keunikannya. Politik Sabah memang lain dari yang lain. Hal ini diakui oleh berbagai pihak, terutama sekali rakan-rakan kita di Semenanjung. Bagi mereka, dan memang sebenarnya, politik Sabah sukar dijangka, kawan dan lawan sukar diramal. Sejarah politik Sabah membuktikan hakikat di atas. Tun Stephens dan Tun Mustapa adalah blood brothers, walaupun berlainan keturunan dan agama. Tetapi akhirnya, mereka menjadi setru politik yang paling sengit. Haris Saleh, anak didik Tun Mustapa, tetapi Haris jugalah dikatakan bersekongkol dengan Tun Razak dan Gafar Baba yang merancang strategi menumbangkan Tun Mustapa dan kerajaan USNO. Tetapi Tun Mustapa kemudiannya mempertahankan Pak Gafar
ketika dicabar oleh Anwar Ibrahim pada 1993. Kota Marudu, satu-satunya bahagian UMNO di Sabah yang mencalonkan Pak Ghaffar sebagai timbalan Presiden UMNO. Datuk Lajim Ukin dan Datuk Rubin Balang sama-sama menjadi orang kuat PBS. Kemudian, sama-sama meninggalkan parti itu sehingga mengakibatkan PBS yang berkuasa di Sabah ketika itu hilang kerajaan dan Datuk Pairin Kitingan hilang jawatan Ketua Menteri. Keunikan politik Sabah juga boleh dikesan daripada era awal pembentukan Malaysia. Saat di mana Tun Fuad Stephens, seorang yang cukup kuat menentang gagasan itu, tiba-tiba bertukar 360 darjah menjadi orang yang bersungguh-sungguh menyokongnya, dan begitu jugalah dengan waktu di mana Tun Mustafa, seorang yang mulanya menyokong gagasan tersebut dan sangat pula mentaati Kuala Lumpur, berubah menjadi orang yang kerap mempersoalkannya sehingga mendorong beliau membentangkan satu kertas kerja bertajuk Kedudukan dan Masa Depan Sabah dalam Malaysia dalam satu perjumpaan jawatan kuasa tertinggi Parti USNO yang dipimpin olehnya pada 23 April 1975.